Soalan, cara istiqomah dalam beribadah itu bagaimana? Untuk pemuda zaman now. Ada pemuda zaman old. Macam mana kita nak istiqamah? Satu, kita mesti faham dunia tempat persinggahan. Dulu yang singgah kemari datuk nenek kita. Lepas masa itu ayah bunda kita. Mereka pun dah tua, sekarang masa kita. Lepas kita ni pula anak kita datang. Anak kita mati, cucu kita pula. Dunia tempat persinggahan. Itu yang pertama. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini macam orang merantau. Kenapa kita datang manakala lahir anak orang akikah? Esok awak datang ke rumah ya. Esok akikah anak saya. Apa guna kita datang akikah? Itu banyak sekarang orang tak nak datang akikah. Saya tak boleh datang lah. Saya bila makan kambing ni naik dah tinggi saya. Jangankan nak makan kambing. Menengok kambing pun naik dah tinggi saya. Kita datang tu bukan nak makan kambing. Kita datang akikah. Nak tengok tapak kaki budak kecil dulu masa datang ke dunia ni 2 jari panjang sejengkal. Itulah gambar engkau Abdul Somad, makhluk lupa. Abdul Somad, kau tak ingat dulu bila kau datang ke dunia ni macam apa bentuk engkau? Datang manakala akikah. Tengok tapak kaki 2 jari panjang sejengkal. Itulah Abdul Somad 24 tahun yang lalu. Itu gunanya. Maka tengok. Kedua, tengok orang mati. Idza mata, kalau ada orang mati, fattabi'u, ikut dia. Ikut hingga ke masjid sembahyang. Usalli sunnat salatal janazah ala hadzal mayyit fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala arba'a takbiratin. Arba'a takbiratin, bukan arba'a raka'atin. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Salawat. Allahu Akbar. Sepanjang-panjang doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu akrim nuzulahu wasi' madakhalahu wasilhu bil ma'i wal thalji wal barad. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقيه من فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Bagi yang hafaz panjang, yang tak hafaz panjang pendek aja. Allahumma fir lahu warhamhu. Dah diam. Bila doa takbir yang keempat ditarik ketiga, nanti keempat tak ada doa lagi, diam saja. Tapi bila doa takbir ketiga hanya sampai setengah, takbir keempat masih ada lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'd. Di Makkah Madinah, takbir keempat tu tak ada doa lagi. Maka dia cepat je, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Jamaah umrah dari negeri Melayu baru sampai. Oh, imam tu tak hafal ke doa keempat, kata dia. Doa keempat tu dia masukkan ketiga. Macam mana saya nak sembahyang jenazah? Saya tak tahu jenazah tu lelaki ke perempuan ke, orang tua ke, budak kecil ke, 2 jenazah ke 4 jenazah, tak tahu. Sebab dia iklankan saja di Masjidil Haram Nabawi. Allah sallallahu rahimakumullah. Ustaz, apa jenazah lelaki ke perempuan? 2 orang ke 3 orang? Aku niat mengikut niat imam. Dah. Apa niat imam? Itulah niat aku. Untuk solat jenazah. Tapi nanti bila malam puan sembahyang dengan suami, jangan ikut doa dia je. Hati-hati juga. Kadang doa dia ni banyak juga yang tak mengena pada puan. Yang asyik nak amin je. Amin. Amin. Dah terjadi baru menangis. Apa doa abang selama ni? Allahumma rzuqni zaujatan saniyatan jamilatan. Atutlah. Dah lah bang, doa bahasa Melayu je lah. Doa orang yang merokok, adakah dimakbul Allah?
Ini saya susah nak jawab. Sebab jamaah ni banyak rajin mengaji, tapi rajin juga merokok. Saya tak tahu fatwa mufti di Malaysia. Fatwa mufti Syekh Nasr Farid Wasil. Masa saya belajar di Azhar Kahirah, memang ditulis di dinding-dinding masjid. At-tadkhin haramun syar'an. Merokok haram syar'an menurut syariat Islam. Mufti Fadilatul Syekh Ad-Doktor Nasr Farid Wasil. Mufti selepas itu Fadilatul Syekh Ad-Doktor Ali Jum'ah. Haram juga. Haram. Di Indonesia ada namanya NGO, Non-Government Organization, yayasan, lembaga Muhammadiyah, merokok haram. Majlis Ulama Indonesia keluarkan fatwa merokok haram bagi orang tua, orang sakit, perempuan hamil, itu haram sebab mudaratnya besar. Tapi bagi yang muda, tak hamil, tak sakit, makruh aja. Saya sampaikan dua-dua ni supaya nanti bila saya cakap sini haram, kami baca di fatwa MUI makruh lah Ustaz. Saya biasa macam tu, saya sampaikan dua-dua. Saya pilih makruh je lah. Jadi bila ada orang cakap tembakau ni makruh, maka dia kiaskan, sama macam petai. Sama macam di Malaysia sebut jengkol juga. Jering. Jering, orang Melayu sebut jering. Sama. Bagi yang cakap makruh. Tapi bagi yang cakap haram, haram. Tapi saya ada kisah. Yang meriwayatkan kisah ini namanya Kiai Haji Luqman Syarif. Jadi kata dia di belakang rumah Tok Guru ni banyaklah pokok ubi, pokok nanas, pokok sayur, ada pula pokok tembakau. Suatu malam datanglah khinzir. Beramai-ramai khinzir menghabiskan tanaman tadi. Esok pagi Tok Guru buka tingkap, dia tengok, ubi habis, tebu habis, tembakau semua. Ada satu yang tak rosak, tembakau. Ternyata babi pun tak boleh juga makan tembakau. Ini tak ada kait mengait tentang haram, cerita je. Cerita je. Tak boleh sakit hati, mesti ridha mendengar cerita ni.